pada petang ini bersama-sama dengan cikgu-cikgu semua dalam bengkel TV Pusat Sumber Sekolah TVPSS peringkat daerah Hulu Perak Seri 1 2023. Jadi kita teruskan dengan kita bukakan dulu kita punya bengkel kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana diberi sekali lagi ruang dan peluang untuk berjumpa. Jadi saya yang berusaha Encik Syahriman bin Bazri, Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Razi, USTP PPD Hulu Perak, guru-guru GPM, GPB, mungkin ada penolong kanan di sini, mungkin juga ada guru besar ke sebab kita buat Google Meet ni cikgu. Konsep saya untuk USTP ni, kalau ada USTP ada buat program cikgu masuklah. Especially yang ada 5 yang melibatkan digital ni, bukan saja untuk khas untuk katalah saya panggil GBB saja, tak tentu je cikgu. Boleh siapa-siapa pun boleh masuk. Sebab ini adalah digital. Jadi semua guru berhak boleh masuk. Boleh je masuk cikgu, 500 orang boleh masuk kan Cik Syahriman kan dalam Google Meet ni. Jadi tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh masuk. Baik, untuk meneruskan acara saya terus mempersilakan Cik Syahriman bin Bazri untuk meneruskan bengkel kita pada petang ini. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Cik Syahriman, kurang terdengar sikit. Kurang dengar sikit. Dengar ke? Tak dengar? Macam mana? Dengar ke? Tak dengar? Sekejap saya setting dengan takut audio kot. Audio tu. Saya pun tadi pun USB punya audio. Itulah. Sekejap Yup. Okay. Testing dengar tak? Clear tak? Masih tak clear? Clear ke? Oh, bergema. Okay. Bergema. Suara saya dengar bergema Macam guna sound daripada USB kamera lah Cik. Jadi macam mana bagi USB kamera? Saya tutup USB tu lah. Saya tutup dia. Dengar tak? Masih bergema? Cantik. Okay, jelas. Right. Maaf. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Anis, Cik Faizul. Seterusnya guru-guru, mungkin ada pengetua guru besar, penolong kanan, GPM, GPB, GPICT semua. Semua okey petang ni. Terima kasih. Kehadiran berapa orang Puan Anis? 91. 90. Tolak 3 lah. 89. Lebih kurang Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih. Petang-petang Jumaat ni biasa sedapnya tidur. Jadi saya ucapkan tahniah lah. Terima kasih kepada PPD Hulu Perak di atas penganjuran petang ini. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang turut bersama pada hari ini dalam kita membangunkan sesuatu yang pasti akan beri manfaat. Pertama kepada siapa? Anak murid kita. Ini confirm. Yang kedua, yang dapat tempias manfaat dia cikgu-cikgu, sekolah, ibu bapa dan komuniti. Sebab untuk membangunkan TVPSS ni, dia bukan sekadar macam kita buat kat sekolah kelab bahasa Melayu. Murid dapat, lepas tu cikgu anjur. Tak. Tapi TVPSS ni besar cikgu. Dia untuk komuniti. Dia akan sampai lebih daripada apa yang kita jangka. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab benda ni dah terbukti. Okey. Sebelum saya teruskan, saya nak dapat respon. Cikgu Riz, kalau cikgu pernah tak sekolah yang dah ada TVPSS, respon sikit. Saya ada data kat saya ni, tapi saya tak nak lah. Kita dah buat survey. Riz sikit nak tengok. TVPSS SMK TS. TS stand for? Saban. Okey, Tun Saban dah ada. Yang hantar baru-baru ni Cik Syahriman? Ya, saya daripada Hulu Perak. Yang lain? Ada tak yang dah ada TVPSS? Nak tengok sikit. Cuba raise sikit tangan. Saya boleh nampak kat sini respon. Nak kat komen pun boleh. Sekolah yang dah ada TVPSS. Saluran di YouTube. Kita nak tengok sikit. Ada ke? Setakat satu je. Saya ada datang ni, saya tengok paling kurang. Terima kasih cikgu. Cikgu Razana, Cikgu Ziyi, Ali Ziyi. Dah ada 3 dah. Respon. TVPSS. Kita nak tengok sikit sebelum saya tunjuk apa yang akan saya tegangkan petang ni. Saya nak tahu dulu gambaran cikgu yang ni. Yang lain ni tak ada ke? Kalau tak ada, kita tengok data lah. Baru mula. Cikgu Chiu Kok Siong baru mula. Tahniah, baru mula. Tak ada masalah. Biar baru mula daripada tak mula-mula. At least kita dah start the first step. Okay, we start
our first step untuk step yang seterusnya. Sekejap Okey. Bila bercakap pasal TV PSS, dah ada nama kat situ pun, PSS Pusat Sumber. Sebenarnya kewujudan TV PSS ini bukanlah benda baru. Dia dah lama dah. Mungkin sekolah dah wujud dah YouTube sebelum ni pun. YouTube, SMK, Sultan apa, dah ada dah. Cuma kita brandkan balik di bawah PSS Pusat Sumber, satu channel di mana kita boleh menjadikan channel ini sebagai konsepnya adalah satu saluran, satu drive tempat kita menyimpan semua aktiviti yang kita buat di situ dengan cara penghasilan video yang lebih tersusun. Ada wartawannya, ada budaknya yang mampu menjadi stand upper ataupun compare. Ada budak yang boleh dilatih untuk buat syutingan, ada budak yang boleh jadi pengarah, ada murid yang boleh create script, ada murid yang boleh jana idea. Dengan bantuan siapa? Inilah dia, bantuan orang di hadapan saya, guru sekolah. Guru sekolah itu saya spesifikkan kepada GPM selaku induk dia. Tapi adakah GPM seorang yang buat perkara ini? Tidak. GPM boleh meminta bantuan. GPM ni banyak, dia induk. Kalau kita tengok organisasi guru pusat sumber ni, perpustakaan dan media ini, bawah dia ada Nilam, literasi maklumat dan sebagainya. Nilam pun sepatutnya ada seorang guru penyelaras yang bantu untuk buat Nilam. Sama juga dengan konsep TV PSS, kita galakkan sekolah selain induk dipegang oleh GPM, di bawah GPM ada seorang guru penyelaras untuk TV PSS. Sebaik-baiknya. Dan kalau di Hulu Perak memerlukan bantuan ini, kita telah meletakkan, mungkin melalui Puan Anis, mencadangkan GPB dan GPI City. Kerana bila bercakap pasal TV PSS ni, dia melibatkan channel YouTube, melibatkan internet, nak upload, download, kan dan sebagainya lah. Jadi kita beranggapan dan memang tahu GPB, GPI City ada orang berpengalaman. Cikgu, GPI nak masuk orang lain, sila cikgu. Berapa ramai guru pembantu untuk TV PSS, kita tak pernah limitkan. Tak pernah limitkan. Okay? Berapa ramai murid yang terlibat dalam TV PSS pun kita tak ada limit. Kita tak kata TV PSS mesti ada 10 orang atau 3 orang saja. Kalau sekolah tu ada ramai murid berbakat, contoh untuk menjadi pengacara ada 3 orang, ambillah. Kalau ada cameraman boleh lebih daripada 5 orang, ambil juga untuk latih. Dia berbeza dengan kelab lain yang mungkin di sekolah terhad 25 saja, 30 je kita nak. Ni tak. Cikgu tetapkan berapa nak. Kalau ramai-ramai cikgu rasa susahnya ramai-ramai nak kontrol, cikgu tetapkan dia punya limit. Baik. Sebelum kita pergi terus kepada tu nanti, saya nak share dengan cikgu slide ini dulu sebagai pengenalan. Mungkin ada yang dah pernah join sebelum ini dan pernah tengok slide ini. Jom kita tengok dahulu. Baik. Slide pemerkasaan TV PSS 2022. Kenapa kita menggunakan slide ini? Sebab slide ini diguna pakai lagi sehingga sekarang. Masih kita gunakan sebab ini adalah panduan untuk kita. Okey, jom kita tengok dulu sejarah sikitlah tentang TV PSS. Okey. Kalau kita tengok dia, okey. Sambil-sambil tu cikgu juga boleh baca dan tengok, dan saya dimaklumkan oleh Puan Anis, kita rekodkan. Okey. Bila dia bermula? Skalanya bermula pada 27 April 2021 di SMK Padang Kemunting, Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu dia menjenamakan apa yang dah dibuat selama ni sebagai TV PSS di Kuala Terengganu pada 2021. Tapi dia bermula lebih awal pada itu. Okey, siapakah yang melancarkan? Puan Maznah binti Abu Bakar, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan KPM, merasmikan TV PSS ini. Majlis pelancaran siaran talian turut dihadiri oleh dan sebagainya, cikgu boleh baca dan seterusnya. Jom kita tengok tujuan kenapa TV PSS ini ditubuhkan. Okey, yang pertama, tujuan dia ialah, tengok daripada atas ni cikgu, perkongsian kejayaan TV PSS. Perkongsian kejayaan. Okey, walaupun ditulis TV PSS, apa saja kejayaan sekolah boleh kita masuk dalam TV PSS. Kita akan wujudkan tim nanti bagi yang tak ada. Yang dah ada pun tak ada masalah. Akan ada tim kita, kalangan murid, kalangan guru yang akan menjadi penerbit, yang akan jadi pengarah, penulis skrip, pengacara,
juru kamera yang akan bantu buat suntingan dan sebagainya. Jadi di TVPSS ini menjadi platform kita berkongsi segala kejayaan. Contoh, pasukan bola sekolah kita nak pergi bertanding. Cikgu, kita dah boleh buat rakaman masa dia buat latihan petang-petang. Kita buat macam ada wartawan kita di Padang, contoh, "Hai, Assalamualaikum, saya Ali bersama anda. Jom kita tengok pasukan bola kita buat latihan untuk pertandingan yang akan berlangsung bila." Kita dah rekod sikit. Lepas tu boleh tunjuk perjalanan dia pergi bertanding dan sebagainya. Itu antara konten yang boleh buat. Adakah terhad untuk pusat sumber je? Tak. Apa saja yang berlaku satu sekolah. Channel TVPSS ini kejayaan sekolah. Lebih pada itu. Tapi kalau nak letak tentang resensi buku, boleh? Mestilah boleh. Nak letak tentang apa lagi? Murid nak bercerita ke dan sebagainya pun boleh. Apa saja bahan yang cikgu rasa ini sekolah kita. Kita nak tunjuk. Boleh. Okey. Yang kedua, kejayaan pusat sumber. Apa saja kejayaan pusat sumber kalau ada? Tunjuklah aktiviti dijalankan oleh pusat sumber. Pelancaran nilam, bulan membaca. Jadikan dia bahan video dan boleh diletak di sini. Selain itu, apa lagi tujuannya? Melatih murid untuk berkomunikasi. Percaya atau tidak cikgu, murid di sekolah kita ramai yang berbakat boleh muncul ke depan. Sebab apa saya cakap? Sebelum ini kami dah pernah bagi taklimat pada sekolah-sekolah. Dan kita dapati mula-mula lah cikgu-cikgu cakap, "Alamak, susahnya cari murid. Macam mana ni nak edit video dan sebagainya." Ini cikgu tau, cikgu. Tapi bila saya kata, cikgu cuba cikgu buka dulu kepada murid. Dan memang terbukti. Apabila kita buka pada murid, sebenarnya cikgu jangan risau. Murid kita ada yang berbakat. Tapi cikgu bimbinglah. Kalau cikgu tak boleh bimbing, inilah masanya cikgu minta bantuan guru lain. Boleh tak tolong murid saya latih dia jadi pengacara? Jadi pengacara ni berbeza dengan bercerita. Jangan latih murid kita menjadi berkomunikasi macam orang bercerita. Pada suatu hari bukan. Apa khabar kawan-kawan? Itu bukan. Itu murid kita bercerita. Kita melatih murid kita berkomunikasi sebagai seorang pengacara. Dia berbeza. Nanti kita akan pergi kepada benda ni. Yang keempat, mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek kewartawanan serta penulisan berita, terutama kepada murid sekolah menengah. Sebenarnya ramai daripada murid kita, apabila di Perak pun dah mula dah 2 tahun, murid-murid ini apabila kita tanya, dia sebenarnya sangat berminat dengan bidang kewartawanan, komunikasi. Jadi murid-murid ini kita latih untuk menulis berita, menulis skrip, muncul ke hadapan. So murid-murid dah didedahkan lebih awal. Ini adalah sebenarnya laluan kerjaya. Kita membantu unit bimbingan dan kerjaya, kaunseling untuk memberi pendedahan. Kalau nak jadi polis, dia mungkin masuk kadet polis. Dia dah ada pendedahan untuk kewartawanan. Inilah platform dia. Dia selalu tengok TV3 baca berita. Di sini dia boleh latih. Rupanya untuk menjadi seorang pembaca berita, kita latih dia mesti ada kelulusan. Di mana untuk belajar sebagai cikgu boleh bercerita sambil-sambil mendedahkan murid kita kepada aspek kewartawanan tadi ni. Seterusnya, memberi garis panduan pengurusan TVPSS. Nanti kita akan tengok sedikit garis panduan. Seterusnya, inovasi penghasilan murid. TVPSS ini cikgu sebenarnya ialah inovasi tau. Satu inovasi cikgu untuk menghasilkan bahan. Inilah dia. Walaupun inovasi ni semua orang dah buat, tak ada masalah. Dia masih inovasi. Cikgu tambah baik. Tambah kreativiti. Jadikan TVPSS cikgu adalah jenama sekolah, branding sekolah, style sekolah yang berbeza dengan orang lain. Mungkin cikgu lebih kreatif lah. Cikgu boleh buat untuk inovasi untuk TVPSS cikgu. Yang seterusnya, pengalaman murid berhadapan dengan kamera dan video dan penonton. Ini memang cikgu akan nampak hasilnya nanti. Mungkin yang dah pernah buat boleh respon nanti. Mungkin yang dah buat nanti boleh respon tentang pengalaman murid berhadapan dengan kamera video ni bagaimana. Dan yang terakhir, menyokong ciri-ciri serta kemahiran pembelajaran abad ke-21, di mana kita nak murid-murid terdedah dengan dunia digital. Cikgu sedar atau tidak, kalau kita tak buat pun TVPSS ni, murid kita dah terdedah dah cikgu. Masa PKP tu, YouTube ni sangat melambung-lambung view dia dan kita sendiri menggunakan YouTube sebagai platform. Murid kita dah terdedah lebih awal pada itu. Bila wujudnya TikTok cikgu, murid kita lagi terdedah pada dunia digital, dunia tentang videografi dan sebagainya. Jadi, apa yang kita buat sekarang ni adalah untuk mendedahkan mereka, untuk menyokong pembelajaran abad ke-21, murid boleh menghasilkan sendiri dengan bimbingan cikgu dan juga dedahkan mereka dengan dunia digital. Ini adalah satu tinjauan yang telah diadakan. Okey, ni tak apa sih, saya skip cikgu ya. Okey,
Sebelum itu tengok sasaran dia bagi tahun 2022 ialah 20% sekolah KPM telah menubuhkan kelab TVPSS. Okey, kelab ini belumlah kelab rasmi. Untuk Perak kita taklah namakan dia kelab TVPSS. Kita boleh namakan dia sebagai kru TVPSS. Boleh. Kita kelab ini takut orang keliru, nanti orang tanya, dah ada kelab ke? Di bawah PAJSK ke? Tak, kita boleh tubuhkan ini atas nama kru TVPSS. Siapa yang boleh join? Siapa saja, pengawal sekolah, pengawal pusat sumber, murid kelab kelab bahasa Melayu, dia boleh join sebab yang penting kita nak dalam kelab TVPSS adalah murid yang ingin satu, yang telah ada bakat, yang ingin belajar, ada kemahiran dalam videografi, satu, komunikasi sebagai pengacara, kewartawanan, penulisan skrip, pengarahan dan penerbitan. Okey. Untuk Perak, saya cerita sikit lah. Di Perak kita ada 1,106 sekolah. 1,106 sekolah tapi yang beroperasi 1,105 sekolah. Berita baiknya, kita boleh dikatakan hampir 50% sekolah di Perak dah ada TVPSS. Sekejap. Assalamualaikum. Nak tanya suara kawan-kawan yang lain. Okey, clear. Tak dengar ke suara saya? Sekejap saya komen tu. Nak tanya suara kawan-kawan yang lain. Okay, Cikgu Aidil sebab dia tanya tu. Saya risau juga. Kan? Clear kan? Baik. Kalau ada masalah talian cikgu, tak apa. Nanti kita rakam. Kita boleh tengok balik kalau ada part-part yang kita tertinggal. Terima kasih cikgu-cikgu yang respon. Terima kasih. Baik. Berbalik pada tadi, di Perak kita dah ada hampir 50% sekolah dah ada. Itu satu berita baiklah untuk Perak. Walaupun ini 2022 ya. Saya dah buat kajian, kita dah buat soal sidik tahun lepas pada November 2022, hampir 50% sekolah di Perak dah ada. Kita dah lebih sasaran KPM untuk Perak. Tahniah. Dan saya rasa sampai tahun ni lebih pada itu. Nanti kita daripada tinjauan yang telah kita buat di negeri Perak. Baik, jom kita tengok sasaran tahun 2022. Ini sasaran tahun lepas. Sasaran tahun lepas tercapai atau tidak. 20% PSS menubuhkan kelab. Seperti yang saya cakap, daripada Kementerian Pendidikan, sasaran daripada KPM. Okey, dan sekurang-kurangnya 20% sekolah boleh melaksanakan asas tahap 1. Dan inilah Perak, dia dah buat dah. Sama. Untuk level 1, beginner, pemula cikgu. Diguna apa nak rakam cikgu? Terus beli kamera DSLR yang harga 8,000, terus cari lain Cik Syarimat ni. Yang lain okey kan? Cik Syarimat ada. Saya rasa ni Cik Syarimat punya tak ada internet Cik Syarimat ni kat sana. Lain terputus ya. Kadang-kadang dekat SSTP pun internetnya tidak bagus sangat cikgu ya. Sekejap ya, kita tunggu Cik Syarimat. Terputus ke? Okey. Okey. Dah ada tadi Cik Syarimat. Okey, saya terberhenti sampai ikut penggunaan level 1 beginner, betul? Betul. Tiba senyap, sorry. Okey, kita pergi terus ke level 1 kita target by pukul 4 lebih tu kita stop boleh Puan Anis? Boleh. So, hari ni tak nak bagi banyak sangat input. Saya hanya nak cikgu buka je dulu. Kita buka je dulu. Kalau rasa ya Allah beratnya tanggungjawab hari ni, nanti kita bincanglah sekali. Dia saya bagi dulu maklumat. Mungkin yang dah pernah dengar sebelum ni pun dengar sebagai orang kata apa, pengulangan. Okey. Guna telefon je. Guna telefon sahaja untuk kegunaan rekod video. Berapa ringgit? Ditulis kat itu RM0. Sebab apa RM0? Guna telefon sendiri cikgu. Guna telefon cikgu-cikgu, guna telefon anak-anak murid kita. RM0. Apa ada kos tu cikgu yang tanggung Kesian cikgu. Tapi tak apa cikgu, kita guna handphone kita untuk rekod pada peringkat awal. Tak perlu dulu minta sekolah, cikgu saya nak buat TVPSS, sekolah mesti beli satu kamera. Tak. Sebagai pemula, untuk membuktikan pada pihak sekolah, pakai dulu handphone. Saya yakin cikgu banyak sekolah yang kita dah try rintis dan kita dah galakkan bermula dengan handphone lah. Akhirnya ada sekolah-sekolah ini pengetua dan guru besar buka mata. Dapat. PIBG buka mata. Senang-senang PIBG boleh sponsor cikgu. Nanti saya cerita.
Okey, yang kedua, mikrofon, kegunaan untuk rekod suara. Cadangannya mikrofon boya. Sekarang ni bukan boya je cikgu. Lebih daripada itu pun ada. Dulu boya ni mahal tau. Boya yang bertali dulu RM50 dan ke atas. Kalau cikgu biasalah beli. Mungkin cikgu dah ada kot masa PKP beli. Dan yang terbaru, saya cuba beli saya beli ke online TikTok pun contoh yang ini kan. Yang ini saya beli dalam 100 kot. Dia boleh connect terus macam ni ke handphone. Kita letak sekejap macam ni contoh. Saya tunjuk dulu contoh Kalau ada bajet. Kalau cikgu tak ada bajet, tak payah cikgu. Dekat telefon kita pun dah ada handphone. Cuma mungkinlah suara dia bila jauh tak clear. Kalau dekat tu masih boleh terima. Untuk pemula. Tapi kalau cikgu nak cari ambergris ke? Ya, betul. Cikgu jumpa kat TikTok kot. Lalu kat TikTok tu kadang saya saja beli, nak test dulu. Okey ke tidak? Okey. Cikgu just connect. Lepas tu boleh, dalam ni ada dua mic, ada yang satu mic. Cikgu belilah yang dua, yang satu tu mungkin 60 ke berapa. Tengok ni macam ni. So bila dia connect saja ke handphone macam ni, di bawah ni receiver dia, mic ini terus boleh guna. Sejarak paling jauh 50 meter, mungkin lebih boleh, bergantung pada keadaan dan situasi boleh guna. Baru-baru ini masa Menteri Pendidikan datang, masa siapa Datuk Fakhruddin Nadir, Timbalan Menteri, saya guna mic ini je masa saya pergi ke Pekalan Hulu, Pos Kemar kan. Saya ada ikut baru ni, saya guna ini je. Guna handphone masa tu. Sebab nak bawa benda besar-besar, naik boat ni, lepas tu pergerakan yang agak terbatas, saya pakai ni. Boleh cikgu? Berkesan. Untuk pemula lah. Cikgu untuk pemula. Beli macam ni senang di dalam kes. Ada juga dalam kotak. Tak ada masalah. Harga, kalau cikgu rasa, ya Allah bebannya nak kena beli pula mikrofon, tak perlu dulu cikgu. Handphone kita pun sebenarnya dah ada mikrofon siap dalam ni. Dah ada. Boleh. Tapi kalau cikgu pakai macam ni, dia lebih jelas lah. Contoh je, telefon kamera di depan, kita boleh duduk belakang, kita boleh dengar. Lebih jelas. Okey. Dan yang ketiga, tripod, kegunaan untuk rakaman statik atau pegun. Dia tulis RM100. Tapi saya tengok sekarang ni, tripod ni cikgu dulu mahal. Sekarang ni saya rasa RM20 pun dapat. RM15 pun dapat. Tapi kualiti RM15 tu cepat tercabut lah. Cikgu cari dalam 30 ke RM50 punya tripod. Ataupun memang cikgu dah ada, kita pakai sedia ada. Kalau kat sekolah ada cikgu-cikgu dulu pakai masa PKP, sekarang dah tak pakai, kita mintalah tanya cikgu-cikgu kawan-kawan kita, ada tak tripod lebih? Kadang-kadang ada cikgu, jangan risau. Kebanyakan cikgu ada tripod di sekolah, terutama masa PKP, memang je ada. Okey? Baik. Ini adalah level beginner. Ada telefon bimbit, ada mic kalau perlu, dan juga tripod. Ada masalah tak cikgu untuk yang tak ada peralatan untuk level ni? Saya rasa tak ada masalah kan? Kita hanya menggunakan apa yang ada saja. Gunalah cikgu apa yang ada, tak payah cikgu fikir, nak pakai nak guna drone, nak guna apa. Tapi tak mula lagi. Jadi yang penting sekarang ni adalah handphone yang boleh rakam, yang boleh edit, boleh masuk suara, ada kamera, that's it. Cikgu dah boleh mula. Baik, ini level 1. Level kedua, sasaran dia bagi tahun ini ada 20% yang dah ada level ni. Cikgu, Perak dah capai dah. Ada sekolah di Perak dah capai benda ni. Malah lebih pada itu. Pertama, dia dah ada kamera yang berkualiti. DSLR atau mirrorless camera. Ada yang dah ada. Mikrofon, ni tengok. Mikrofon ni saya rasa ramai orang dah ada sekarang ni. Boleh beli dengan murah dah. Berbanding dulu mahal. Tripod, banyak dah ada dah. Tadi dah ada ni. 3 ni kita dah ada. Mikrofon untuk temu ramah, temu bual. Ini pilihan cikgu. Cikgu guna ini pun dah jadi mikrofon untuk temu bual. Klik saja. Lagi senang. Tak payah nak suruh kepada tetamu dan sebagainya. Klik ini pada tetamu, satu untuk pengacara. Pun dah boleh. Lampu pencahayaan. Ini pun dah murah sekarang cikgu. Tak semestinya cikgu mencari lampu macam kat studio tu. Besar-besar, mahal-mahal. Saya pernah beli lampu bawah RM100 pun dah cukup. Cari. Cikgu kadang kat Shopee tu banyak cikgu baca review dia. Saya kat Shopee je beli. Semalam saya beli kat TikTok sampai satu lagi gadget. Saya saja test. Walaupun saya dah ada, saya test satu lagi untuk tengok keberkesanannya. Okey tak level 2 ni? Entah ada sekolah dah capai level 2. Ada tak? Ada tak sekolah di Hulu Perak dah capai level ni? Entah ada dah sekolah yang ada kamera hebat. Kalau dah ada, tahniah lah. Tapi adakah ini wajib untuk sampai tahap beli kamera? Berkemampuan, silakan. Kalau masih belum, masih pakai handphone, cikgu pakai iPhone pun gambar cantik. Cikgu pakai Samsung
Note 20, S22, S23 power cikgu kita pun gambar dah cantik. Cikgu pakai handphone biasa pun kadang gambar cantik cikgu. Oppo, Vivo, Mi dan sebagainya pun gambar dah cantik. Ya. Okey. Seterusnya untuk kita tengok saya tunjuk slide. Okey, ini sasaran untuk 2024. Seterusnya untuk sasaran akan datang ini level advance lah. Telefon bimbit, mikrofon, tripod, lampu lebih kurang je. Cuma kali ni dia ada tambahan apa? Dia ada laptop cikgu untuk buat suntingan. Dah ada vest untuk ahli dia buat t-shirt. Dah ada stabilizer dan juga layar hijau. Silap-silap cikgu dah ada dekat studio kat sekolah tu layar hijau. Ada tak? Saya rasa dekat PPD pun dah ada, dekat PKG dah ada. Dah ada benda ni. Sebenarnya dah hampir dah capai dah level 3 ya Anis? PKG ada ya. PKG ada. PKG ada. Kalau rasa tak ada kat sekolah boleh datang ke PKG yang terdekat. Boleh berkunjung ke PKG yang terdekat. Okey, seterusnya pertandingan TV PSS kita dah jalankan. Saya rasa Pekanlah Hulu memang Hulu Perak memang ada menyertai ini kategori yang kita pertandingkan dan sebagainya untuk pertandingan TV PSS. Kenapa pertandingan TV PSS kita buat? Bukan kita buat, pihak KPM, kerana nak menggalakkan wujudnya TV PSS sekolah. Baik, untuk itu saya stop sampai situ dulu, saya cerita pengenalan. Ada soalan, silakan. Nak buka video boleh, nak baca kat komen pun boleh. Saya tunggu kalau ada. Kalau nak munculkan diri silakan cikgu. Cikgu nak komen atau bagi feedback kata saya dah ada ke, saya tak ada ke, silakan. Saya bagi ruang kepada cikgu. Sambil-sambil saya bercakap nanti cikgu muncul Baik. Mesti guna YouTube ke? Mesti guna YouTube sebab YouTube percuma cikgu. YouTube saluran yang percuma. Cikgu saya nak guna TikTok. Boleh tak? Saya cadangkan macam di YouTube sebagai rasmi, TikTok sebagai dia punya saluran tambahan. Post di YouTube, post juga di TikTok. Kerana apa? Kadang-kadang TikTok sekarang ini menjadi lebih sensitif bab copyright lagu berbanding YouTube. YouTube sekarang ni kalau kita pasang lagu yang untuk dituntut copyright, dia masih ada suara. Cuma dia akan tulis kat situ copyright itu dituntut. Nanti siapa punya hak cipta tu dia akan tuntut lah. Kita tak dapatlah duit daripada video kita. Tapi di TikTok cikgu, kalau video tu dia detect ada copyright, dia terus senyap. Tak dengar apa. Sebab tu saya cadangkan cikgu, saluran utama rasmi adalah YouTube. Cikgu nak letak di TikTok adalah pilihan. Okey, dan cikgu kena ingat, saya cerita sedikit lah tentang video di YouTube dan di TikTok. Biasanya YouTube kita pakai 16:9, dia melintang macam ni. Kalau di TikTok 9:16, dia menegak. Okey, jadi dia punya paparan video yang kita hasilkan berbeza konsep dia. Dari segi kita mengambil ya. Jadi kalau TikTok dia macam ni. Kalau YouTube dia macam ni. Dia punya video biasa buat. Boleh tak kalau di TikTok kita buat video yang macam ni? Boleh, tak ada masalah. Cuma kita tidak dapat paparan penuh. Tak dapat paparan penuh di TikTok. Tak puas lah orang tengok macam kecil ke dan sebagainya kan. Baik, Encik gadget boleh beli dengan duit PCG PSS tak? Okey, terima kasih Cikgu Loh. Ini telah dicadangkan pada perjumpaan yang lepas. Saya pernah hadir untuk mencadangkan penggunaan duit PCG untuk membeli gadget. Setakat ni duit PCG PSS kita boleh beli printer cikgu. Boleh. Nak beli komputer? Boleh. Tapi buat masa ini, nanti saya akan confirmkan semula berkaitan dengan penggunaan PCG untuk membeli gadget. Tetapi untuk pengetahuan cikgu, gadget-gadget yang macam ni, yang murah dan sebagainya ni, salah satu cara yang saya selalu galakkan adalah bincang dengan pentadbir, cadangkan pada pentadbir untuk memohon sumbangan awal untuk satu nilai PIBG sekolah. Ya, sebenarnya saya rasa untuk aktiviti murid PIBG tak ada masalah. Macam saya sendiri dulu masa saya di sekolah, saya pernah sebelum ni juga sama macam cikgu. Saya memang buat video yang pertama. Bila saya dah mula post PIBG, tengok anak-anak dia orang ada dalam tu, berita-berita kita share dalam grup-grup dan sebagainya. PIBG tak ada masalah untuk membantu. Tapi bab PCG ni, nanti saya akan confirmkan sekali lagi sama ada dia dah boleh beli atau tidak sekarang. Sebab yang PCG Pusat Sumber yang terbaru yang saya tahu buku digital kan, dia dah benarkan. Boleh register YouTube dengan email delima sekolah. Kita tak galakkan.
boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak galakkan, saya cadangkan cikgu buka satu akaun lain atas nama contoh PSS apa-apa. PSS apa-apa. Dan akaun ini juga ada cikgu lain juga boleh sama-sama akses nanti. Boleh pindah je dia punya password dia nanti untuk cikgu yang menyelaraskan, boleh untuk uruskan. Boleh atau tidak? Boleh, tapi kita tak galakkan. Okey, Chu Kok Siong, tuan, bagi SJKC boleh kita pilih dan guna pelbagai bahasa pengantar seperti bahasa Inggeris, Melayu dan Cina. Cikgu Chu, terima kasih. Boleh cikgu. Kalau cikgu adalah SJKC, medium bahasa pengantar adalah bahasa Mandarin, gunakanlah cikgu bahasa Mandarin, tak ada salahnya. Kerana tujuan kita buat TVPSS adalah pertama, supaya maklumat sampai kepada siapa? Pada murid, pada ibu bapa. Jadi ibu bapa mungkin bertutur dalam bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Inggeris. Gunakanlah, pelbagaikanlah bahasa. Jadi kelebihan pada cikgu. Cuma adakan juga konten dalam bahasa Melayu. Sama juga dengan SK. Kalau sekolah cikgu ada murid boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, kan? Ada kelas Mandarin dan Tamil. Apa salahnya buat satu video? Hai, mari hari ini belajar bahasa Mandarin. Tapi murid Melayu yang cakap. Tapi seorang kawan yang ini terjemahkan. Boleh. Boleh kita guna bahasa Inggeris? Boleh. Tak ada masalah. Bahasa, selagi bahasa tu okey. Bahasa Jepun. Ada sekolah tak dekat Pekanbaru Hulu yang ada bahasa Jepun? Kalau macam di Kinta Utara ada. Saya pernah cakap kat sekolah macam Permaisuri Bainun, buatlah satu konten, 2 konten, 3 konten tentang bahasa Jepun. Mengajar murid dalam bahasa Jepun. Belajar bahasa Jepun, part 1. Belajar bahasa Mandarin, part 1. Contoh macam murid SJKC cikgu Cikgu Chu, cikgu siapa lagi tadi? Cikgu Loh ke kan? Kalau daripada SJKC, buatlah satu konten. Murid tu cakap macam ni, contoh, hai kawan-kawan, jom belajar bahasa Mandarin. Awak bercakap dalam bahasa Mandarin, bawah dia tu keluar perkataan dalam bahasa Mandarin, tulisan Cina dan tulisan Melayu yang dia boleh baca. Kemudian seorang lagi translatekan. So nampak tak? Murid Cina mengajar murid kaum lain bahasa Mandarin yang basic. Boleh, tak ada masalah. Jangan risau bab bahasa. Cuma cikgu kawal konten lah, bagi konten tu relevan dengan pendidikan. Baik, tadi saya ada cakap berkaitan dengan community, program. Okey, adakah konten dia mesti dalam sekolah sahaja? Mesti dalam sekolah sahaja? Tidak. Macam saya cakap tadi, contoh murid kita pergi perlawanan bola baling. Murid kita mewakili dalam pertandingan MTQ, Majlis Tadarus Al-Quran. Cikgu boleh bawa tim TVPSS ni, wartawan dia, pergi ke tempat pertandingan buat review. Contohnya depan sekolah A. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan lihat bagaimana pasukan dari sekolah kita akan bertanding dalam pertandingan MTQ. Jom ikut saya. Boleh review. Jadi, murid-murid yang tidak pernah ikut pertandingan MTQ, murid-murid yang tak tahu pun rupanya pertandingan MTQ tu, nasyid tu macam mana, bercerita tu macam mana, kita sebagai ejen rakam bawa balik. Jangan rakam full. Tunjuk, lokasi, di sini lokasi pertandingan untuk MTQ. Jadi orang yang tak pernah pergi bertanding, kawan-kawan kita, anak-anak murid kita, dia nampak, macam ni rupanya. Siap pakai samping, tunjuk macam dokumentari yang fun sikit, catchy, tunjuk. Sama juga dengan bola. Bawa tunjuk, sekolah kita akan bertanding bola, tunjuk persiapan. So kawan-kawan dia tak pernah terpilih ini, dia akan tengok, macam ni. Kalau pertandingan bola tu murid darjah 6, murid darjah 2 ni teringin nak masuk satu hari, dia tengok video ni dia datang semangat. Nak masuklah, seronoklah tengok. Nampak tak? Cikgu jangan sempitkan dengan TVPSS mesti buat lisensi buku. Kawan-kawan, hari ini buku je cerita, jangan. Nanti orang tak nak tengok TVPSS kita. Pelbagaikan bahan. Okey, katakanlah Menteri Besar turun. Orang gerik kan? Menteri Besar selalu turun sekolah kan? Sediakanlah tim TVPSS interview Menteri Besar. Jangan risau, Menteri Besar turun kalau kata, Assalamualaikum YB, kami daripada TVPSS sekian-sekian, dia akan support sebab murid kita dah interview dia. Murid kita dah interview Menteri Besar, Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk KPPM, KSU, Kementerian, siapa se-exco pendidikan, murid TVPSS ni dah dilatih dan mereka ni orang-orang di luar sana yang relate dengan pendidikan, semua dah tahu kewujudan TVPSS. Kalau murid cikgu pergi jumpa Menteri Besar, contoh dia ada satu program, cikgu bawa tim, jumpa dengan YB, bolehkah kami temu bual, kami daripada sekolah sekian-sekian, confirm Menteri Besar akan layan. Ini sebab kita dah latih murid kita untuk berani. Baik, itu konten.
Sebab tu saya cakap konten cikgu tadi bukan dalam sekolah sahaja. Dia adalah komuniti cikgu, dia jadi lagi besar. Baik, selepas cikgu dah hasilkan bahan ini, cikgu nak buat apa? Cikgu dah rakam, dah edit cantik-cantik, terpulanglah mungkin peringkat awal cikgu edit ataupun murid cikgu edit. Satu yang saya jamin cikgu, semalam saya ke Teluk Intan. Bengkel mereka hasilkan untuk 18 sekolah. Sekolah ini kebanyakannya tidak pernah menghasilkan video. Kami buat macam ni di Teluk Intan. Semalam saya pergi, Hilir Perak. Mereka dengar taklimat bagaimana jadi pengacara yang baik, macam mana nak menghasilkan bahan. Kita bagi masa 2 jam, dia turun ke Teluk Intan, rakamlah apa saja video, 18 sekolah, 18 video, dia present petang tu. Cikgu, diorang seronok sebenarnya. Yang edit tahu tak siapa? Murid sekolah rendah. Bukan cikgu tahu sunting, murid guna CapCut. Cikgu dia tengok je. Jadi cikgu jangan risau bab editing sebagainya. Murid cikgu ada yang berbakat. Takkanlah tak ada seorang pun yang boleh buat. Percaya cikgu, mereka ada. Cikgu test dulu. Cikgu buatlah audition. Buat poster. Buat poster tampal setiap kelas. Berbakat dalam editing, berbakat dalam bidang pengacara, ingin menjadi wartawan kecil. Jom datang ke audition di Pusat Sumber, rehat nanti. Percaya cikgu, ramai datang. Yang tak berbakat pun datang cikgu. Cikgu tak sangka ada satu sekolah ni murid darjah 1. Belakang di sini je. Murid darjah 1 cikgu, dia sebelah petang. Tapi dia sanggup datang waktu rehat sesi pagi sebab dia baca poster kat kelas tu. Kelas tu bershare dengan abang kakak kan. Dia datang. Dan cikgu tu pilih dia sebagai wartawan. Budak darjah 1. Bertuah lah budak tu. Dan cikgu tu pun bertuah sebab murid ini boleh dilatih sampai ke tahun 6. Saya saja hari ini cikgu nak bagi pendedahan. Pada cikgu, kita buka. Okey, berbalik pada tadi, cikgu dah hasilkan video, nak simpan je ke dalam channel YouTube cikgu? Tolong jangan simpan sahaja. Apa yang kita nak buat cikgu? Marketkan dia lah, pasarkan dia. Macam kita buat rancangan TV, kita hasilkan satu filem. Takkan, okey, filem tayang kat wayang, tayang je. Orang pun tak tahu cikgu, tiba-tiba kita ada video. Bagaimana cara? Di sekolah, kita ada grup kelas tak? Ada. Ada grup PIBG tak? Mungkin ada. Ada grup cikgu-cikgu daerah tak? GPM daerah. Ada? Cikgu, video anak murid cikgu hasilkan atau cikgu hasilkan tu, share dengan grup kelas. Wajibkan semua daripada tahun 1 sampai tahun 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6, share. Guru kelas kena share video ni, beritahu dia orang, share, supaya mak ayah tahu yang anak dia di sekolah itu ada satu tim yang dikenali sebagai tim TVPSS. Kenapa? Ini juga kisah benar. Ada satu sekolah ni mula-mula malu, cikgu dia post mula-mula, guru besar dia suruh delete. Sebab apa? Guru besar dia kata, tak boleh, ni ada gambar budak, ada budak. Nanti bahaya. Murid menjadi pengacara, tak nak. Saya jumpa sendiri dengan guru besar tersebut dan pengetua, saya terangkan. Dan akhirnya hari ini, diorang dah sampai ke peringkat kebangsaan lah. Diorang wakil Perak untuk ke kebangsaan sekolah tersebut. Dan paling best untuk sekolah tu, nama sekolah tu lah sekolah SK Sri Kelebang. Saya beritahu je tu segang. So, kisah benar, boleh kontak GPM dia. Saya dengan Puan Azang yang Cik Tajah turun pergi ke sekolah tu. Dan akhirnya, nak tahu apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, ada ibu bapa yang kontak guru penyelaras GPM tu. Dia kata apa? Cikgu, anak saya berminat, boleh tak anak saya, mak ayah ini yang offer anak dia untuk jadi tim TVPSS. Sebab dia dah promote selalu dalam kelas. Dia tunjuk apa orang lain buat. Ada ibu bapa yang anak dia tak masuk ni, minta, cikgu boleh tak anak saya masuk? Dia berminat. Nampak tak peranan ibu bapa? Ibu bapa sendiri yang hantar anak ini untuk pergi buat liputan di luar. Ibu bapa juga yang tanya cikgu nak perlu apa cikgu? Kami boleh buat sumbangan. Collect duit seorang sikit, akhirnya dia ada kamera. Dia ada studio sendiri hari ini. Di peringkat awal, tak ada. Nampak tak kuasa viral? Dia tak payahlah viral sampai juta-juta, ratus ribu. Viral dalam sekolah. Cikgu bagi viral dalam sekolah je dulu. Bagi hasil dalam sekolah itu, warga sekolah tahu. Sebelum kita target, nak bagi dunia tengok, pastikan sekolah kita tahu yang kita dah ada TVPSS. Murid semua tahu. Ibu bapa juga alert. Tahu, ada video yang dihasilkan. Minggu depan, hasil satu lagi video. Tak payah buat video hari-hari. Kan cikgu pun sibuk, anak kita ada kerja lain. Buatlah video berkala. Tapi ada. Itu cadangan saya. Baik, jom saya recall sekarang dah pukul 3.44. Saya ulang saja balik apa tindakan pertama yang cikgu kena buat adalah tubuhkan channel YouTube. Ada masalah tak cikgu nak wujudkan channel YouTube?
Ada masalah tak? Senang je. GPICT ada, GPB ada. Kalau GPICT dengan GPB pun tak tahu cikgu tanyalah kawan-kawan. Silsilah anak murid cikgu pun tahu. Yang syarat dia mesti ada akaun email. Cadangan dia guna email baru. Daftarlah satu Google yang baru atas nama PSS ke, janganlah atas nama individu, atas nama TV PSS cikgu ke. Daftar, buka akaun YouTube. Bila akaun YouTube tu dah terdaftar, masih kosong video, hasilkan video pertama macam saya cakap menggunakan telefon bimbit. Konten pertama selalu tanya saya, Cik Syariman, apa video saya tak ada idea? Baik, cadangan saya. Kalau yang dah lama buat pun boleh buat. Buat video pertama tentang sekolah. Kita tahu profil sekolah cikgu. Cikgu tahu profil sekolah kan? Sekolah biasa ada profil kan? Ada pamphlet, ada profil tentang sekolah. Cikgu suruh budak cikgu jadi wartawan daripada pintu hadapan yang tulis nama sekolah dan sebagainya. Biar dia kat depan, contoh dia macam ni. Hai kawan-kawan, jom bersama saya melawat sekolah kami SK Seri Kebun. Contoh nama dia. Pernah dengar tak SK Seri Kebun? Tak pernah dengar? Ini wajib ikut saya. Jom kita masuk. Daripada pintu pagar, tunjuk signboard sekolah, ajak dia masuk, kamera follow. Kamera follow. Okey, cut. Okey, bermula dekat mana? Pergi blok yang depan. Okey kawan-kawan, ini adalah blok pentadbiran. Di atas ni ada pusat sumber, di sini ada bilik kaunseling. Mari kita tengok. Cut. Pergi ke atas, tunjuk pusat sumber dalam beberapa saat. Tunjuk bilik kaunseling beberapa saat. Turun bilik guru, tunjuk beberapa saat. Pejabat. Apa tu? Tunjuk blok, tunjuk kantin, tunjuk padang. Murid ini pernah cikgu selalu tengok di YouTube orang buat style memperkenalkan bangunan, rumah. Cikgu tengok kan artis-artis dia perkenalkan rumah dia, masuk buat ketuk pintu rumah, tok. Masuklah rumah. Tunjuk ini sofa saya baru beli, ini meja makan saya, ini saya renovate bilik saya. Konsep itu kita guna untuk memperkenalkan sekolah. Kalau boleh cikgu buat style catchy, tak statik. Saya sebenarnya anak-anak kita ni remaja, dia budak-budak. Kalau boleh elakkan dia menjadi orang dewasa terlampau awal. Contohnya, salam sejahtera. Selamat datang ke SK Seri Kebun. Marilah bersama saya melawat sekolah ini. Jangan. Cikgu wujudkan dia satu suasana yang kita rasa kita nak tengok dia. Biarlah terbulat mata, terjegir-jegir ke, dia gelak-gelak ke, biar. Benda tu kadang-kadang menarik cikgu. Cikgu cuba. Jadikan video pertama adalah profil sekolah. Kalau belum ada. Tentang sekolah. Ajak jom jalan kat sekolah. Cikgu dapat idea. Kalau yang dah ada TV PSS pun belum pernah buat pasal sekolah, cikgu wujudkan satu video pasal sekolah. Tahu kenapa? Okey. Bila ada mesyuarat agung PIBG sekolah, siapa yang datang? Ibu bapa. Biasanya sebelum ibu bapa nak penuh, nak mula, buat apa? Semua duduk, akan pasang lagu. Betul tak? Pasang video, apa-apa. Kita ubah. Masa mesyuarat agung PIBG ke, anugerah kecemerlangan murid ke, pasang TV PSS ni video. Jadi ibu bapa yang datang awal duduk, pasang profil sekolah tadi. Hai, dia tengok, budak, sekolah ni lah. Entah ibu bapa pun tak tahu lagi pasal sekolah. Pasang video-video yang telah dihasilkan oleh TV PSS. Dia bersambung, biar dia loop ataupun bersambung ataupun terpulang lah, ulang-ulang ke yang sama kalau tak banyak. Ibu bapa datang awal, tayang benda tu. Inilah masanya kita nak marketkan sekolah. Nak marketkan anak murid kita. Nak marketkan pusat sumber cikgu. Nak marketkan kerja buat cikgu. Kita market, kita pasarkan cikgu. Kadang-kadang benda ni kena tunjuk orang. Bukan tunjuk cikgu sibuk depan orang. Tak. Hasil. Orang akan tanya. Mesti ada ibu bapa yang akan tanya. Sekolah. Budak ni buat. Ya, seperti yang saya cakap tadi, bahan-bahan cikgu hasilkan tadi, share dalam grup dan guna, tayangkan dalam event-event sekolah sementara nak mula. Anugerah cemerlang murid kan, ibu bapa datang awal sebagainya, tayang dulu. Biar semua relax, tengok. Macam kalau cikgu pernah tengok wayang lah, sebelum mula wayang yang sebenar, dia akan keluar teaser, promo, filem-filem yang akan keluar akan datang. Cikgu buat macam tu. Konsep dia, duduk, jom tengok apa yang kami dah hasilkan. Tunjuk kecemerlangan sekolah, tunjuk sekitar sekolah, tunjuk apa murid yang jadi pengacara dan sebagainya. Boleh cikgu, jelas ya? Okey? Hari ni kita tak nak ngajar sangat bagaimana menggunakan kamera. Cikgu mestilah menggunakan dengan teknik panning, tilting, zoom out, zoom in. Ini saya rasa buat masa ni teknikal, saya ketepikan sekejap. Sekejap je. Maksudnya nanti akan datang kalau kita dapat bengkel bersemuka, kita bawa benda tu.
Saya nak sekarang ni cikgu ialah cikgu buat dulu video. Bagaimana cara dia kalau lah awal ni kamera shaking. Cikgu kata saya tak ada stabilizer lah Cik Syariman, Puan Ani, Cik Faizul. Kami tak ada stabilizer. Tak ada siapa paksa cikgu beli cikgu. Saya sampai sekarang kadang-kadang saya ada stabilizer saya, kadang-kadang saya tak pakai pun. Saya pakai tangan je. Kadang. Boleh. Mestikah semua video kita ditunjukkan cara zoom in, zoom out, panning, tilting, saya tunjuk sikit-sikit ni. Istilah tilting dan sebagainya. Perlukah semua ni tak perlu tahu nama? Cukup cikgu tahu untuk mengambil video, dia boleh contoh. Saya bagi tips ya. Cikgu gerak ke depan. Zoom. Lepas tu pergi ke belakang badan murid tu contohnya. Dia macam, ataupun letak telefon di bawah, murid berjalan. Itu teknik antara yang mudah. Cikgu boleh buat video supaya nampak berbeza dengan orang lain. Tak semestinya video tu cikgu jalan, cikgu berjalan ikut budak. Tak semestinya. Boleh letak di bawah. Di lantai nampak budak tu berjalan. Kaki, tapak kaki dia. Tak. Contoh macam tu. Ataupun menggunakan teknik pelbagailah. Mula tunjuk awan dulu. Matahari ke. Turun ke bawah. Ini tilt tau cikgu. Tilt down. Nama dia tilt down. Teknik. Opening. Bila penutup biasanya daripada tunjuk budak tu pengacara, dia akan naik ke atas. Tunjuk ke langit. Dan habis, the end. Ini antara gerak kamera cikgu boleh pakai. Untuk bengkel yang akan datang, kita cuba pergi lebih detail. Apa nama istilah, bagaimana cikgu boleh menghasilkan, editing nak pakai filter apa, macam mana saya nak buat editing bagi nampak cantik. Dia ada transition. Saya tak cerita pun ada cikgu yang dah tahu. Transition tu antara satu scene yang kita dah ambil dengan scene yang seterusnya nak sambung. Itu kita panggil transition. Transition apa nak pakai. Bukan semua transition sesuai cikgu. Contoh, transition cikgu sampai pening-pening kepala tu kan. Kalau boleh dia jangan terlampau fancy. Make it simple. Dia lagi cantik. Saya nak ucap tahniah juga kepada Hulu Perak. Saya rasa ada sekolah Hulu Perak yang masuk pertandingan TikTok tak baru ni? Ada tak yang TikTok sambutan Hari Guru? Cuba tengok sikit, raise sikit tangan. Cabaran TikTok Hari Guru. Ada tak? Ada juga. Ada kan? Ada. Siti Afifah. Ada. Saya ucap tahniah cikgu. Saya cakap cikgu kreatif tau. Ada yang pakai apa? Wes Anderson punya konsep. Ada yang buat filter yang macam orange, green, yellow, green. Tahniah Cikgu Razana, Natasha, Nur Ain. Ni masuk TikTok lah ni. Keputusan belum keluar sebab kita akan umumkan, kita akan jemput cikgu ke, kalau menang lah, ke JPN Perak untuk terima nanti hadiah-hadiah. Sebab ada wang tunai tau. Kita bagi wang tunai. Kita tak bagi piala, kita bagi wang tunai dengan sijil. Jadi dia gunalah duit tu nanti nak buat apa-apa untuk pertandingan TikTok tu. Dan saya beritahu awal-awal juga untuk PPD Hulu Perak. Saya beritahu awal ni, saya tak cerita lagi kat yang lain. Untuk pertandingan Bulan Merdeka, ada satu pertandingan penghasilan video kemerdekaan. Cikgu pernah tengok video Petronas? Video iklan? Konsep pertandingan kita nak buat macam tu. Kalau korang tanya, cikgu tanya, alah tak ada drone dan sebagainya cikgu. Untuk pengetahuan cikgu, tengok balik video Petronas. Dia tak pakai drone dan sebagainya cikgu. Kadang dia pakai, cikgu letak statik kamera je cikgu. Statik je. Orang jalan. Pacak lagi, belakang pula. Orang tu jalan ke sana. Pacak pula dari sini. Pun video dia cantik. Jangan anggap kata, oh saya ada stabilizer baru video saya cantik. Saya ada drone baru video saya cantik. Tak. Dia adalah kreativiti. Filter yang cikgu pakai. Sound yang cikgu guna, dengar ke tidak. Okey, katakan cikgu tak ada mikrofon untuk buat benda yang macam tu, konsep dokumentari. Apa kita boleh buat? Kita tak semestinya pengacara tu bercakap depan kamera. Kita dah tunjuk kawasan menarik, kita buat voice over cikgu. Voice over, suara je kita dengar di belakang. Contoh kalau kita rakam kamera, alah suara tak jelas lah. Buat voice over. Voice over menggunakan handphone kita, dekatkan je lah macam ni. Dia cakap. Tak ada masalah. Jangan terikat yang mesti, oh lama orang ni buat macam ni aku kena tiru. Kalau cikgu ada idea-idea yang lebih kreatif, cikgu tengok YouTube cikgu. Tengok dekat YouTube, TikTok, contoh-contoh video, tiru je. Tiru konsep tu, apply dalam konsep sekolah. Contoh yang saya cakap tadi, nak perkenalkan profil sekolah tadi kan, nak masuk ke sekolah, tiru tu yang macam iklan yang artis-artis selalu buat tu, melawat rumah dia tu. Dia orang ketuk pintu kan, cikgu buatlah budak tutup gate kan. Tiba-tiba ada orang tegur, Assalamualaikum, nak masuk sekolah boleh? Dia buka gate, awak, jomlah masuk sekolah saya. Macam tu, buat buka gate, contoh. Ini sedikit pandangan bagaimana cikgu boleh memulakan. Baik, saya hanya mengharapkan daripada cikgu-cikgu dari Hulu Perak.
cikgu dekat Hulu Perak tu banyak sangat tempat pelancongan, khazanah alam yang cantik-cantik. Kalau cikgu rasa dah bosan nak buat di sekolah, buatlah video di luar. Minta kebenaran ibu bapa, ibu besar dan pengetua. Lenggong tu cikgu, orang luar semua datang Lenggong cikgu bercuti. Saya pun suka pergi Lenggong bercuti. Saya suka pergi Great bercuti. Jadi kalau cikgu ada peluang, Lenggong, Pegalan Hulu, Great tu, cikgu buatlah video tentang pelancongan. Walaupun Puan Anis tak minta, Cik Faizul tak minta, sebab kita ada buat lensa. Mungkin Puan Anis boleh ceritalah kemudian nanti lensa tu apa, sekolah yang terpilih di peringkat Hulu Perak. Cikgu, kreativiti cikgu. Contoh nak bawa murid pergi ke, jom ikut kami ke Pasar Lenggong. Apa menariknya Pekan Lenggong? Orang luar tak tahu tau. Cikgu cerita, Pekan Lenggong terletak di mana? Contoh. Dan kalau boleh video ni jangan panjang-panjang sangat. Kurang pada 5 minit dan ke bawah lebih baik. Tak payah macam panjang, saya buat pendek, cut. Ringkas, menarik. Idea ni sebenarnya cikgu ada idea. Kalau cikgu tak ada idea, cikgu duduklah kat bilik guru tu sambil bersembang menyemak buku tu, sembang dengan kawan-kawan. Ada idea tak? Apa menarik kat kawasan sekolah kita ni? Pasal apam balik Lenggong kalau ada, kat Greek ada apa? Laksa Greek, contoh je. Simple je. Tapi benda tu adalah bahan cikgu. Bawa budak kita keluar. Yang penting cikgu, daripada apa hasil cikgu nanti ialah, pertama, budak itu ada kemahiran berani untuk keluar, berjumpa dengan orang, interview orang, bercakap depan khalayak. Ini skill yang susah cikgu. Saya terus terang cakap cikgu, saya pernah dengan cikgu-cikgu sendiri, cikgu-cikgu pun segan, malu nak cakap kat luar, depan orang ramai. Tapi budak kita tak cikgu. Bila cikgu dia cakap, kamu depan stesen bas nanti, kamu cakap pasal stesen bas kita, percayalah, mula-mula je dia nampak malu-malu. Saya ada murid yang tak malu pun, dia akan berani lebih pada kita. Kita hanya beri semangat. Kedua, kita melatih murid untuk menjadi juru gambar yang baik. Cikgu, pada hari ini, juru gambar ni juga profession cikgu. Boleh buat duit. Ramai pelajar-pelajar universiti, kawan saya dulu lagi, jadi fotografer, buat videografer sambil belajar untuk menampung pembelajaran. Ada sampai sekarang. Ketiga, penulisan. Cikgu latih murid untuk menghasilkan skrip, idea. Yang keempat, pengarahan. Okey, contoh ajar dia. Okey, kamera, standby. Kita nak mulakan recording. 3, 2, 1, action. Depan orang ramai. Sonok cikgu, dia dapat bagi arahan pada kawan-kawan dia. Melatih leadership. Dan yang paling penting, yang kelima adalah penerbitan. The whole team. Ajar dia orang macam mana untuk duduk bermesyuarat. Okey, kita akan hasilkan bahan. Jom, okey, kita nak buat bahan apa? Kamera nak pakai berapa? Pengacara dah ada skrip belum? Apa nak kita tonjolkan? Ini kemenjadian murid. Kemenjadian murid yang kita nak. Dan mereka juga akan menjadi duta sekolah. Dia bukan jadi duta pusat sumber cikgu. Pusat sumber tu satu di dalam, ada pusat sumber kita, tapi dia lebih pada itu sekolah. Daerah, negeri. Cerita pasal SK apa? Poskema ada tak dalam ni? Poskema ada? Ke tak ada lain? Cikgu ada tak daripada Poskema? Poskema patutnya ada. Ada sebab saya dah jumpa. Poskema. Hari tu kita ada jumpa cikgu dia. Kalau ikutkan saya ada jumpa di Poskema, GPM dia. Saya kata wujud kan? Orang ramai tak tahu lagi dalam Poskema. Ada pekan ke? Ada komuniti ke? Rumah-rumah penduduk kat sana tu macam mana? Itu boleh jadi satu bahan. Contoh, percaya di Hulu Perak banyak bahan yang cikgu boleh hasilkan yang memperkenalkan Hulu Perak, sekolah cikgu, kampung, keluar pada dunia. Baik, saya harap sangat perkongsian petang ini mampu membuka minda cikgu. Jangan cikgu rasa alah beban baru pula, alah susahnya nak kena menyusahkan aku lah ni. Tak cikgu, kita lihat pada murid kita balik. Kita tengok pada murid kita. Cikgu percayalah, murid cikgu boleh edit cikgu, murid cikgu boleh rancang nak buat apa. Sebab dia dah terbukti dah setahun dua dah kita buat dah. Benda ni bukan benda baru dah. Jadi kalau cikgu rasa alah terbeban kan, cikgu ketepikan beban tu sekejap, cikgu fikir murid cikgu tengoklah. Cikgu serah je kat dia. Okey, nanti kita nak rakam tu ni. Okey, dia orang yang akan siap. Ada vest pula tu, lagi lah semangat keluar tunjuk vest, TV, PSS, sekolah apa dan sekian sebagainya. Okey, cikgu terima kasih banyak-banyak. Tapi sebelum tu ada soalan tak? Saya tak ada soalan ni. Cuma lepas ni saya nak tengok kalau boleh Puan Anis, Cik Faizul. Kalau saya akan stok lah TV, PSS Pekan Hulu. Saya akan carilah type nama sekolah dah ada ke belum. Kalau ikut data saya yang lepas, ada 14 sekolah. Tak siap saya ada 14 sekolah yang ada TV PSS. Sekejap saya tengok betul ke? Mari kita tengok betul tak?
Ah, Mungkin adakah ada sekolah-sekolah ini konten, tapi mungkin tak apa? melibatkan murid sebelum ni Cik Syariman. Lepas ni mungkin Cikgu yang buat. Ya, cikgu Sorry yang cikgu, buat. saya tunjuk data sikit je sebelum saya berakhir. Ini data ni saya nak tunjuk, saya nak present ini. Saya ucap tahniah lah pada nombor 1 sampai 13. Mungkin tambah lah, saya tak dapat data yang terbaru lagi. Ini sekolah-sekolah yang dah ada TV PSS. Tengok ni, dah ada 191 bahan dah ni. SJKC Kampung Baharu, Batu 2. Aktif lagi tak ni? SJKC banyak ni. Banyak yang dah ada TV PSS. Tahniah. Sekolah Kebangsaan Gelok, Yong Hua, Ladang Kota 5, Aikala, Chung Hua, Yok Kuan, Kampung Baru Batu 2, Kung Li, Air Panas, Ferdal, Lepang Nenering, Kuak Hulu, Mahkota Sari dan SMK Pekalan Hulu. SMK ada satu je kalau ikut yang last kita buat survey. Tersaban ada. SMK Tersaban ada. Ya, SMK Tersaban, nanti saya masuk data yang terbaru. So, betul. saya rasa dah tambah dah ni. Bukan 13 dah ya ni, dia dah lebih dah ni. Ada tambah ni. Suara lepas ni yang ada lepas, bertambah lepas. Kan? Lepas ni ada 69 lah semua sekali. 69 ya? Alhamdulillah, 69 daripada Pekalan Hulu. Baik, apa dia? Harap-harap lepas ni 69 lah. Sebab semua 69. sekolah ada 69. Satu KB. Jadi 69 sekolah tu. Oh, okey. Ya. Baik. Kena ada TV PSS. Cikgu macam saya cakap tadi, dia tak susah pun cikgu. Cikgu wujudkan channel YouTube. Lepas tu nak sub dia adalah TikTok, boleh. Lepas dah sub tu, mula video yang pertama. Lepas tu percayalah video kedua akan menyusul, video tiga. Sampai dah tak ada idea, kumpulkan idea pada kawan-kawan ataupun tim TV PSS sendiri, apa kita nak buat. Bukalah idea pada budak, suruh dia orang fikirkan. Suruh dia orang bagi idea pandangan apa nak buat lepas ini. Ada telefon. Saya minta Haji Faizal di sebelah saya ni. Okey, jadi untuk saya, insyaAllah SMKG on the way. Tahniah Cikgu Juriah. InsyaAllah kita tunggu. Saya harapkan semoga semua sekali selepas ini bertambah semangat untuk masukkan TPSS. Jangan waktu ini saja, kita susulkan selepas ini dengan tindak buat kita. Wujudkan, cari murid-murid yang berbakat, yang berminat untuk membantu kita. Carilah rakan-rakan guru yang sentiasa positif bila kita minta bantuan untuk bantu kita. Baik, good luck cikgu. Saya rasa saya tak nak cakap panjang petang-petang ni. Dia bila Google Meet dia cakap panjang, dia tak masuk dah. Bila berdepan nanti boleh berjam-jam pun dengan saya. Nanti hari ni kita susun satu bengkel. Kita bersebuka, saya akan pergi ke Tuan Haji Faisal dengan tim dari sini. Kita bantu untuk mewujudkan video-video seterusnya. Baik, terima kasih cikgu. Kalau ada soalan dan sebagainya boleh di ruang komen. Minta maaf jika ada apa yang saya kongsi ini membuatkan cikgu rasa masalah baru untuk cikgu. Tapi percayalah, apa yang kita kongsikan untuk kebaikan cikgu, anak murid, sekolah dan sebagainya. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada Puan Anis. Baik, terima kasih Cik Syariman. Memang semangat kalau dengar. Seronok ni, senang sekarang juga. Rasanya hari Senin ni terus tak bermula Sebenarnya kan sebenarnya tidaklah terlalu sukar. Tapi boleh bantuan daripada bukan saja. Kenapa, itulah sebabnya saya mohon rakan-rakan GPB, GPICT untuk bersama-sama dengan petang ni untuk membantu GPM di sekolah masing-masing. Walau macam mana pun cikgu, kalau perlu bantuan, saya, Cik Faizul, Cik Malina ada di sini. Specifically saya dan Cik Faizul lah. Kalau perlu bantuan kami, anytime cikgu minta je bantuan. Perlu kami turun ke sekolah, kami tengok macam mana dekat sekolah nak setting ke, boleh. Kalau paling-paling pun cikgu, kalau dah ada projek tapi green screen pun tak ada, silakan ke PPD. Ke PPD boleh, kami di PPKG lah, kami berada di PPKG. Saya di PKG Lenggong, Cik Malina di PKG Gerik dan Cik Faizal berada di PKG Pekalan Hulu. Dipersilakan untuk datang hadir bersama-sama lah. Untuk kalau tak ada green screen di sekolah, boleh buat di tempat kami lah di PKG. Saya rasa itu saja. Cuma selepas ini kita akan buat lagi siri yang akan datang. Cik Syariman dengan tim dah offer untuk datang. Jauh datang dari Ipoh datang ke, sebenarnya tak jauh sangat pun Syariman. Biasa je datang tak jauh sangat pun, jalan-jalan dekat sini Jadi kita akan bersemuka pula lepas ni. Mungkin cikgu lebih seronok lah kita bersama-sama dengan tim SSTP yang mana tim SSP ni memang banyak cover semua. Satu negeri memang tim SSCP yang akan cover dalam dari segi publicity dan juga dari segi inilah rekaman video dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja Syariman perkongsian kita pada petang ini. Jadi kita akan berjumpa lagi dalam siri kedua
insya-Allah secara bersemuka cikgu ya. Jadi saya akan cuba cari satu masa yang cikgu boleh yang cikgu lapang, dah habis sukan apa semua, kita relax. Cikgu-cikgu datang. Boleh datang. Saya open saja buka untuk semua. Kita cari satu tempat yang semua orang boleh ikut. GPB pun ada, GPM pun ada. Nak bawa murid sekali pun boleh. Kan insya-Allah. Okey, itu saja perkongsian kita pada petang ini. Kehadiran cikgu. Sekarang kita ada 109. Tolak saya, Cik Syariman dan Cik Faizul. 108 orang, 106 sepatutnya. Tapi kehadiran hanyalah setakat ni 86 orang cikgu. Ya. Jangan lupa isi kehadiran sebab saya akan masuk dalam SPL KPM pada hari ini. Kita punya perkongsian pada hari ini akan masuk dalam SPL KPM. Jadi mohon cikgu isi kehadiran pada hari ini. Kalau tak ada nanti cikgu boleh PM saya lah. Mungkin tertinggal ke ataupun ada kat sini tapi line tak okey ke. Tak apa. Nanti terus PM saya saja ya. Okey. Terima kasih Cik Syariman. Ramai cakap terima kasih atas perkongsian. Okey, terima kasih semua ya. Okey, baik itu saja perkongsian kita pada petang ini. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Anis nak ambil gambar dia orang ke? Boleh jadi bahan bukti ni? Ya, perlu. Saya dah ambil tadi banyak tadi tapi tak apa. Mari kita buka kamera semua. Buka kamera. Okey, buka kamera.